Kota Anggrek. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker memberi saya ruang untuk perbahasan usul Dasar Belia Selangor 2020. Pertama saya ucapkan tahniah kepada pihak kerajaan negeri di atas penghasilan ataupun kemaskini Dasar Belia Selangor ini. Saya agak sentimental bila bicara tentang belia kerana sebelum ini saya pernah terlibat secara langsung di Majlis Sukan Negeri Selangor, khususnya di bahagian pembangunan belia ataupun bahagian pembangunan generasi muda. Saya lebih selesa dengan belia sebenarnya, dan waktu itu Yang Berhormat Menteri Besar daripada Sungai Tua merupakan Exco generasi muda pada masa itu, dan dasar belia yang kita pegang pada hari ini, Dasar Belia Selangor ni, bagi saya terlalu banyak penambahbaikan kemaskini yang seperti mana dibahas oleh Sungai Panjang tadi, baik untuk kita. Maksudnya dasar-dasar yang kita ada sebelum ini, mana-mana bidang pun, di Malaysia ni saya kira hanya di negeri Selangor sahaja yang ada sebuah dasar khusus untuk belia. Kalau kita lihat negeri lain, setakat ini carian saya belum ada lagi lah. Cuma di Selangor ni sebagai sebuah negeri peneraju, kita telah ada dasar belia yang cukup baik. Cuma pandangan saya, seperti mana tadi Banting juga telah bangkitkan, kita ni bila buat satu-satu dasar kebijakan, dia jangan hanya sekadar kita berakhir di atas kertas sahaja. Maksudnya kalau kita print cantik-cantik, tapi pelaksanaan yang penting. Macam tadi Sungai Panjang kata, kalau tukar nama pun fungsi tak betul pun tak guna juga. Maksudnya kita ni jangan kosmetik. Kita di peringkat adun ni, di peringkat kerajaan negeri ni, perlu fikir bagaimana kalau kita formulakan satu dasar belia khususnya, untuk kita terjemahkan dalam bentuk tindakan, dalam bentuk plan, dalam bentuk program. Dan saya suka menarik perhatian Dewan. Sepanjang pengalaman saya dalam bidang pentadbiran belia di negeri Selangor ni, antara cabaran dan juga halangan yang paling besar adalah dari segi kekangan peruntukan ataupun bajet lah. Kalau kita tengok anggaran belanjawan 2022 ni, peruntukan untuk portfolio generasi muda dan sukan lebih kurang 25 juta ringgit, 24.9 juta ringgit Malaysia. Tetapi hanya 5.3 juta sahaja diperuntukkan untuk pembangunan belia. Daripada 25 juta itu, kita boleh anggar lebih kurang 5 juta sahaja untuk belia. Maknanya 1/5 sahaja peruntukan untuk generasi muda dan sukan, tapi hanya 5 juta, hanya 1/5 sahaja untuk pembangunan belia. Jadi di sini kita perlu lihat semula, kerajaan negeri perlu lihat semula, kalau kita ada dasar yang baik sekalipun, tetapi kalau peruntukan yang diturunkan untuk portfolio tersebut ala kadar sahaja, bagaimana kita nak terjemahkan dasar-dasar ini menjadi realiti. Dan saya suka untuk mencadangkan juga kepada pihak kerajaan negeri, jika sekarang ini sebarang urusan pentadbiran belia, maksudnya pentadbiran pembangunan belia di negeri Selangor ini diletakkan di bawah Majlis Sukan Negeri. Maksudnya di Majlis Sukan ni ada core business Majlis Sukan sebenarnya adalah urusan pembangunan sukan. Tetapi di Selangor kita letakkan sebuah bahagian ataupun unit pembangunan belia di bawah MSN. Saya ingat di zaman YBC Jangkang sebagai Exco pun dah diwujudkan unit tersebut, dan saya rasa perlu perubahan. Maksudnya selaras dengan perkembangan sekarang ini, perlu ada satu agensi ataupun entiti khusus untuk pembangunan belia. Seperti mana kita ada Pusat Wanita Berdaya, sebuah entiti khusus untuk menguruskan ataupun menyelia, mentadbir hal-hal berkaitan pembangunan wanita. Saya cadangkan pihak kerajaan negeri supaya memindahkan unit pembangunan generasi muda di Majlis Sukan Negeri itu dan bentuk ataupun wujudkan sebuah entiti khas, misalnya Institut Pembangunan Belia Selangor ataupun Pusat Pembangunan Belia Selangor. Tak kisahlah nama apa pun, tetapi asingkan pentadbiran pembangunan belia ini menjadi sebuah pentadbiran induk. Biar dia letak terus bawah portfolio pembangunan belia, tetapi secara mandiri. Maksudnya dia tidak lagi diletakkan hanya sebagai satu unit kecil di bawah Majlis Sukan Negeri. Saya rasa ini perlu kita perhalusi. Sebab bila kita bercakap tentang pembangunan belia, ya betul, kita antara negeri yang ke depan, banyak program-program untuk anak-anak muda. Sebelum ini kita ada skim insentif perkahwinan belia. Sekarang ini kita ada RIDE, kita ada kolaborasi dengan Hijrah dan sebagainya. Tetapi daripada segi pelaksanaan nampak agak kurang. Dan ini yang perlu kita perhalusi, dan saya cadangkan juga di pihak kerajaan negeri untuk memandang serius kepada apa yang dibagikan oleh Banting tadi tentang literasi politik juga.
Maksudnya kita nak wujudkan belia ni bukan sekadar belia yang maju daripada segi ekonomi. Dia bukan hanya boleh berniaga ataupun ada kerja, tetapi kita nak belia kita ini celik politik, faham politik. Dan juga bila sebut tentang literasi politik ini, saya tertarik bila dia dalam dasar ni disebut perkara kedua, strategi dasar, domain pertama tadi, domain kepimpinan dan literasi politik. Pelaksanaan kuota. Kuota sebanyak 30% harus diberikan kepada para belia. Saya secara peribadi bukan tidak bersetuju. Untuk satu-satu tempoh masa saya rasa penting kalau kita letakkan kuota. Tetapi dalam kita moving forward, saya rasa selepas ini ataupun mungkin 5 tahun ataupun 10 tahun daripada sekarang, kuota untuk anak muda ni kita tidak perlu ada satu compulsory lagi. Maksudnya biarlah belia ini kalau betul nak maju, biar dia bersaing secara sama rata, secara fair dengan generasi lain. Sebab kalau kita minta kuota belia untuk sekian-sekian, di mana tahap daya saing anak muda itu kalau kita hanya bergantung kepada kuota semata-mata? Sila Sungai Panjang. Yang Berhormat Kota Anggerik, sedikit celahan. Saya tanya pandangan Yang Berhormat Kota Anggerik berkenaan dengan literasi politik ni tadi dan juga kematangan dalam berpolitik. Apa pandangan Yang Berhormat Kota Anggerik kalau berkenaan dengan kita kena betulkan persepsi dan juga sentimen berkenaan dengan literasi politik dan juga kematangan politik ini, bahawa yang jadi kerajaan itu bukanlah suatu yang kemenangan yang mutlak, dan yang jadi pembangkang ini bukannya satu kekalahan, tapi ada juga setiap pihak pembangkang dan juga kerajaan ini ada tugas yang perlu dilaksanakan. Jadi tak adalah mereka ni akan melihat dalam keadaan pembangkang pun dah jadi pembangkang, nak juga macam mana dalam tempoh tu nak jadi kerajaan dan berubah pola politik dan sebagainya. Macam mana kita, apa pandangan Yang Berhormat Kota Anggerik? Baik, terima kasih Sungai Panjang. Saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat. Kita sekarang ni di zaman baru, di zaman orang kata IR 4.0, Industrial Revolution 4.0. Jadi banyak perkara-perkara berubah. Maksudnya demografi politik berubah, persepsi ataupun penerimaan anak-anak muda terhadap golongan politik pun berubah. Jadi kita perlu keluar daripada kerangka politik lama, dan saya setuju. Kalau sebelum ini di zaman pemerintahan Barisan Nasional misalnya, ada Biro Tata Negara, yang mana Biro Tata Negara ni digunakan untuk doktrinasi, maksudnya untuk menerapkan dakwah-dakwah ataupun sentimen politik. Dan kita di Selangor alhamdulillah dalam pelaksanaan dasar-dasar belia bersama YB Exco pun saya selalu memberikan maklum balas bahawa kita perlu keluar daripada kerangka politik lama. Maksudnya belia-belia ini, penggerak belia di Selangor sebagai contoh, jangan kita pakaikan baju politik. Maksudnya biarlah mereka ini bergerak secara kreatif, secara inovatif, dan berikan mereka kemandirian, kebebasan untuk buat program. Maksudnya jangan letak mereka ni, okey, kita kerajaan sekian, kamu kena jadi ejen politik ini. Bagi saya ini budaya politik lama, yang mana kita dalam pentadbiran baru ini dah banyak perubahan yang kita buat, dan saya rasa di peringkat pembangkang pun turut kita libatkan. Maksudnya bila kita buat program dan sebagainya, saya rasa adun-adun di pihak pembangkang pun turut diberikan peranan dan juga ruang untuk terlibat dalam libat urus dan juga diskusi, termasuk dalam konteks penggubalan dasar ini, seperti mana yang Sungai Panjang maklumkan tadi. Jadi bagi saya budaya politik baru ini perlu kita teruskan, dan jangan kita apa yang disebut belia ni, kita jangan jadikan dia sebagai pekakas, pekakas politik. Kalau zaman dulu disebut belia gerbang, pintu gerbang. Kalau menteri datang, Pak Datuk Seri Anwar kata pintu gerbang. Kalau menteri datang, dia berkompang depan pintu. Ini peranan belia dulu. Kerjanya sambut menteri. Kerjanya bila menteri lalu tu dia kena cium tangan menteri, pegang bunga mangga. Ini kita kena keluar daripada budaya politik lapuk ini. Belia-belia kita perlu bukan sahaja diberikan ruang dalam bidang ekonomi, pekerjaan, tetapi literasi politik itu maksudnya mereka kena faham hak mereka sebagai rakyat, sebagai orang muda. Hak mereka bukan hanya pergi bekerja, bayar cukai, tetapi mereka ada hak dalam proses partisipasi politik. Dan ini penting kerana dalam satu sistem kerajaan negara, baik negeri sekalipun, proses politik itulah yang menentukan hala tuju sebuah kerajaan, sebuah negeri, dan masa depan rakyat di negara atau negeri tersebut. Jadi saya dengan ini, dengan jiwa penuh terbuka, saya menyokong dasar ini, tapi bersyaratlah. Syaratnya jangan kita hanya ada dasar, ada buku, tetapi dari segi pelaksanaan
kita tidak dapat mencapai dengan konteks yang lebih baik, dan saya harap pihak kerajaan negeri mendengar pandangan daripada semua adun-adun ini dan laksanakan, terjemahkan apa yang ditulis dalam dasar ini secara realistik dan pastikan ianya diatur dengan penuh hemah dan tindakan yang baik. Terima kasih, saya menyokong usul Dasar Belia Selangor 2020.